Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pantulan gelombang. Kita dah pelajarilah macam mana gelombang tu bergerak, berapa panjang gelombang, amplitude. Sekarang ni kita nak tengok pula boleh tak gelombang tu dipantulkan. Seperti mana kamu dah pelajari tingkatan 1 dan tingkatan 2 bahawa cahaya bunyi dan gelombang bunyi itu boleh dipantulkan. Contohnya kamu masuk dalam satu bilik, kamu jerit, kamu akan bunyi gempa, bunyi macam bergema. Kamu akan bunyi gema. Baik. Gema ni adalah antara disebabkan apa? Gelombang bunyi tu dipantulkan lah. Okey. Gambar foto 5.7 menunjukkan gelombang laut yang dipantulkan oleh benteng. Imbas QR. Okey, kamu boleh imbas lah QR code ni untuk tengok macam mana gelombang laut ni. Bila mana laut ni dia terkena benteng, kamu tengok macam mana dia punya gelombang laut tu dia patah balik kan. Okey, ini sebab apa? Sebab gelombang air tu yang terbentuk di air tu dipantulkan. Okey. Dia tunjuk dalam gambar ni, fenomena pantulan gelombang boleh dikaji dengan bantuan tangki riak dan aksesorinya. Okey, seperti mana kamu tengok, bila mana kamu tengok air yang bergelombang tu, lepas tu bila mana kamu ada cahaya dihalakan kepada gelombang air tu yang bergelombang ni, kamu akan dapati ada jalur-jalur gelap, ada jalur-jalur putih, ada jalur cerah, gelap, putih, cerah. Gelap, cerah, gelap, cerah. Sebab apa? Sebab di bahagian yang puncak ni, di sini ada cahaya yang mana dia dibias. Nampak? Dia bias. Jadi menyebabkan cahaya ni akan jadi tertumpu ke satu tempat. Di mana dia tertumpu macam ni, menyebabkan kawasan sini menjadi cerah. Di kawasan sini cahaya tu tak berapa kuat, menyebabkan dia lalui kawasan ni, dia cahaya tu tembus tapi tidak banyak kan. Dia tak tembus secara semuanya, jadi menyebabkan tak nampaklah cahaya di sini. Tapi disebabkan bila mana satu cahaya ni dia lalu yang di tempat yang macam cembung macam ni, menyebabkan air di sini dia biaskan cahaya tu. Dia biaskan, menyebabkan dia tertumpu di satu tempat kan. Semua cahaya sini semua tumpu sini, menyebabkan kawasan sini menjadi cerah. Okey. Ini satu fenomena. Okey, satu titik di atas garis AB, di atas garis AB adalah sepasar sebab titik-titik tersebut berada pada jarak yang sama dari sumber getaran dan mempunyai sasaran yang sama. Okey, yang ni lah kamu tengok ni, A ke B. Dia sefasa, maksudnya dia semua mengalami puncak ni. Semua puncak gitu. Macam gelombang, ini keadaan dia. Dia sefasa, maksud satu fasa, semuanya mengalami gelombang yang mana berada di puncak lah. Okey. Jadi dia mempunyai getaran yang sama lah, yang mana air di kawasan situ, molekul-molekulnya mengalami getaran yang sama. Jadi dia membentuk satu macam bentuk kubah itu, dan satu bentuk gelombang, dan dia sebenarnya mengalami puncak seperti ini. Okey. Garis AB menyambungkan titik-titik sefasa dengan satu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Jadi ini adalah muka gelombang. Garis CD juga ialah muka gelombang. CD ni juga gelombang. Ni kita panggil muka gelombang lah, yang membentuk macam ni. Apabila sinar cahaya bergerak melalui air pada tangki riak, satu siri jalur cerah dan gelap dibentuk pada skrin seperti yang ditunjukkan darajah 5.27. Di mana kamu nampak yang ini. Jadi bila mana kamu tengok dekat air tu, kamu akan nampak adanya jalur gelap, jalur cerah, jalur gelap, jalur cerah. Jadi
Kalau kita tengok, kalau kita buat dalam bentuk macam mana pembentukan jalur tu berlaku, macam inilah keadaannya. Mana ada cahaya dapat terus tembus, ada yang dipantulkan dulu. Bila mana dipantul dan menyebabkan cahaya itu terfokus pada satu tempat, menyebabkan dia menjadi cerah. Okey. Jadi di sini boleh menerangkan kepada kamu lah bahawa cahaya ni dia boleh dipantulkan, dia boleh dibiaskan, kan? Okey, rajah 5.29 menunjukkan muka gelombang bagi gelombang satah dan gelombang membulat. Kamu tengok arah perambatan lah, kamu tengok arah perambatan dia, kan? Daripada ni daripada tengah, ni gelombang bulat. Mana kamu baling satu batu kat tengah-tengah satu bekas, kamu tengok semua ke arah dia pergi, kan, membentuk bulatan. Ini kamu tengok, yang ni yang mana dia gelombang satah, kan? Okey, arah perambatan gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Panjang gelombang adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang yang berturutan. Jadi panjang gelombang ni yang sini ke sini ni dia samalah antara yang lain. Ini sama jarak dia, yang ni dengan ini, yang ni dengan ini, yang ni dengan ini. Itu maksud dia. Okey. Jadi sekarang ni dari sini kamu dapat tengok bahawa cahaya tu bukan saja cahaya, gelombang pun, kan, boleh dipantulkan, kan. Gelombang tu boleh dipantulkan. Okey. Yang mana kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, kan, gambar rajah 5.9 menunjukkan pantulan gelombang air satah dalam tangki riak. Okey, kamu nampak apa yang terjadi pada gelombang ni bila mana dia dipantulkan, kan? Fenomena pantulan gelombang hanya menyebabkan arah gelombang berubah, manakala ciri-ciri lain gelombang tidak mengalami perubahan. Jadi kamu nampak tak dia punya muka gelombang pantulan sini, kan? Okey, ini dia punya panjang gelombang. Panjang gelombang dia kena sini. Tapi bila mana dia mengenai pemantul satah ni, apa yang kita perasan ialah, ni dia punya muka gelombang dia di sini macam dah, kan, nampak dia dah berubah ni. Jadi arah gelombang tu dia berubah. Arah gelombang tu berubah. Mana ciri-ciri lain gelombang tidak mengalami perubahan, kan? Arah gelombang tu, ya, bila dia merambat dari sini ke sini, kan? Bila mana dia melalui dia kena saja pemantul ni, kamu nampak tak, kan? Dan sini dah sengit dah. Dan kamu nampak ada dia punya ni gelombang pantulan yang belah sini. Ni gelombang pantulan. Ni. Ini. Kan dia, kalau kamu tengok sini satu garis saja. Satu garis, betul tak? Kan? Bila mana dia kena pemantul ni, kamu nampak tak dah membentuk segi empat dah. Sini segi empat, ni segi empat, kan? Dia maksudnya dia kena sini, dia patah balik. Dia kena sini, dia patah balik. Dan kamu nampak, sebab itulah kamu nampak gambar rajah di sini, dia macam membentuk petak ini. Betul tak? Nampak tak? Itu yang kita katakan dengan pantulan gelombang, kan? Gelombang tu memantul. Okey.